إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama, dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini iaitu kebanyakan manusia melanggar hukum Allah. Perkara yang pertama yang perlu kita faham, kita hidup di atas muka dunia ini, ada peraturan yang perlu kita patuhi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga sesama manusia ini dengan peraturan. Sama ada peraturan itu di antara kita dengan Allah ataupun kita sesama kita. Lagikan manusia pun ada peraturan. Macam mana kalau manusia hidup tanpa peraturan? Peraturan ini disebut sebagai hukum. Mesti kena ada peraturan. Macam kita sekarang ni menghadapi virus COVID. Hari ini Perlis kes bertambah lagi, dan boleh dikatakan Perlis ni dah jadi zon merah dah ni. Tak tahu lah lepas ni kedai buka ke tak buka ke apa, Allah alam. Sebab apa berlakunya kerosakan di atas muka dunia ini? Kerana tangan manusia sendiri. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata, kata Allah, keburukan fil barri wal bahr, di darat dan di lautan, hasil daripada kerja tangan manusia sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia nak suruh kita ni jadi baik, jadi orang yang beriman. Kemudian Dia janjikan bermacam-macam untuk orang baik, untuk orang beriman. Dia tidak mahu manusia hidup dalam keadaan durhaka yang menyebabkan akhir hidup dia penuh dengan kecelakaan, itu ke neraka Allah Ta'ala.
Banyak ayat-ayat Quran menyeru supaya manusia balik pada Allah. Fafirru ila Allah maulahumul haqq. Fafirru ila Allah, berlarilah kamu balik pada Allah Ta'ala dengan menyembah Allah, mentaati Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulahumul haqq, kerana dia adalah Tuhan kamu yang sebenar. Ayat lain lagi sebut tubu ilallah ayyuhal mu'minun, bertaubatlah kamu kepada Allah wahai orang yang beriman. Kalau kita himpunkan ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim menceritakan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia balik kepada dia, adalah ayat yang cukup banyak dalam Al-Quran. Ketika berhadapan dengan musibah yang begini, pihak ulul amri ataupun kerajaan telah buat satu undang-undang yang mungkin kita rasa pelik bila kerajaan buat undang-undang. Alhamdulillah, hari ini Perdana Menteri umum lagi bantuan untuk rakyat, kerana rakyat berada dalam keadaan yang begitu tertekan. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Bunyi bantuan tu cerah mata. Daripada rumah sampai ke masjid tak berhenti senyum, sebab nak dapat duit ni. Boleh katakan semua peringkat mendapat bantuan. Ini tugas pemerintah, siapa-siapa pun. Dia tidak boleh membiarkan rakyatnya hidup dalam keadaan lapar. Tak boleh biar. Dan banyak lagi NGO pada zaman sekarang ni, kita tak kira parti politik mana, kita tak kira puak mana, kita pakat bantu untuk menghadapi ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tak payah berebut lah nak jadi Perdana Menteri, tak payah. Tak payahlah orang politik buat gelagak dia, sekejap masuk situ, sekejap lompat sini, sekejap lompat situ. Kera pun pening tengok. Lompat lebih pada kera lagi. Kerana fokus kita adalah fokus untuk mendepani ujian Allah Ta'ala ini. Semua NGO, semua parti politik, dia kena bersatu. Yang ada duit ikut saluran bagi bantuan. Kesan daripada sekolah ditutup ini, apa ramai orang yang stres duduk di rumah. Anak-anak kita pun tak tahu nak jadi apa duduk di rumah. Duduk main telefon, duduk main game. Cucu kita pun sekolah tak boleh nak pergi. Dia memang ada kelas online. Kelas online ada. Kita tak apalah hidup dalam kan, boleh online. Bagaimana dengan orang yang hidup di luar bandar? Yang tempat dia tu kalau nak online, kalau kelas ni buat online, dia kena naik atas pokok. Naik atas pokok, baru ada line. 2 jam kelas tu, 2 jam nak atas pokok. Beruk tengok pun pening. Buruk kata orang sekarang ni duk mengaji atas pokok, dah tak ada line. Soalannya, sampai bila kita kena berada dalam keadaan begini? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia letak apabila manusia ini ada musibah yang menimpa dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ingat lagi ayat ni. Saya mengaji tingkatan 2 tafsir, mata pelajaran tafsir. Seorang ustazah tu hidup lagi nak dia. Alhamdulillah. Saya cukup sayang ustazah ni. Dia tak kalih tajuk lain kalau anak murid dia tak faham. Dia nak bagi faham semua. Dia tanya 2 kali, faham ke tak faham? Orang dia jawab faham, selalu kawan ni tak faham. Dia ulang lagi ustazah. Umur dekat 80 dah sekarang saya rasa, ada lagi. Semoga Allah Ta'ala merahmati dia. Dia yang ajar. Sebab tu kita boleh ingat sampai ke hari ni. Bila baca ayat ni, ingat aku ustazah tu. Walanabluwannakum, Allah Ta'ala kata sesungguhnya, walanabluwannakum, dan aku uji kamu, minal khawf, daripada ketakutan. Bagaimana saya hurai selalu, takut ni masalah, termasuklah takut bini. Masalah. Betul tak wajib? Hiduplah keadaan takut bini ni masalah. Kita baru sampai sekejap rumah kawan, baru nak sembang. Mana bang? Ada rumah kawan. Kata nak pergi masjid. Buat apa rumah kawan? Tak lah, dia ajak minum kopi rumah dia. Kopi apa? Kopi patah katil. Kopi baru kan tak? Apa awak rumah tak ada kopi? Balik. Balik dia kata. Balik tu tak ada apa. Big boss bagi arahan, kena balik. Duk sini kon. Boleh hidup tak wajib? Tak boleh hidup. Lah hari dia kata apa? Dia kata kawan dia kata, bosan aku, baik aku tak boleh pakai telefon. Kalau aku nak pergi mana-mana, tinggal telefon apa? Bini duk call, serabut. Saya nak beritahunya, orang tak boleh hiduplah keadaan takut. Termasuklah takut ke bini tadi. Tak boleh hidup. Ni kita ni hiduplah keadaan takut ni. Corona ni. Takut. Bukan takut pada corona tu, tidak. Tapi kita hiduplah keadaan kebimbangan. Nak pergi jauh-jauh pun kita rasa nak rentah negeri pun nak berhenti RNR di highway pun rasa tak yakin. Yelah kita kata apa ni penyakit tu mari pada Allah, tapi kena jaga. Tak boleh kita makan manis, makan gula, makan kuih, makan apa, semua makan hak manis. Apa cik manis pun tak apa, penyakit tu mari pada Allah. Kat kaki lah mung. Awak dia. Nah, kita kena jaga, kena ikhtiar. Termasuklah ni duduklah kena takut. Ini ujian Tuhan kata, walanabluwannakum, aku uji kamu, al khauf, daripada ketakutan. Walanabluwannakum al khauf wal ju' wa naqsim al amwal, kelaparan. Bagaimana saya sebut tadi, manusia tak boleh hiduplah keadaan lapar. Tak boleh. Kalau lapar masalah dia tak ada jadi kerja. Sebab itu kalau mesyuarat nak cepat habis, makan lepas mesyuarat. Betul? Ceramah itu juga. Kalau ceramah dulu, makan dulu baru ceramah, nanti 10 baru habis. Sebab perut dia kenyang. Ni perut lapar ni, dia tahu nak berhenti awal sikit. Isyak kita berhenti. Sebab apa? Saya pun lapar, tuan-tuan pun lapar. Betul? Kalau orang lapar ni, dia tak boleh buat kira cara dengan dia. Dia boleh makan dulu. Macam orang mengantuk. Orang mengantuk, dia tak boleh buat kira cara juga. Nak tidur dulu, baru jadi. Tu kelaparan. Berapa ramai manusia hiduplah keadaan kelaparan, tak boleh makan. Ramai. Allah. Kita ni alhamdulillah ni mewah lagi makan. Gelandangan duduk bawah jambatan pun ada lagi orang yang apa kita panggil bagi dia makan walaupun nama dia gelandangan, ada lagi. Tapi kalau kita tengok berita di Yaman, apa dikepung oleh Syiah kampung dia, budak-budak jadi kuh kering, kekurangan zat,
kebuluran di Yaman mengikut PBB itu lebih teruk daripada kebuluran di Somalia. Itu perkara yang berlaku. Satu kawan-kawan saya duk mengaji sekali tu, dia buat satu NGO, Yaman Care dia panggil, untuk bantu orang Yaman. Susah duk mari Malaysia, banyak mana mari Malaysia. Kerana dia, yang pertama, krisis peperangan hilang punca pencarian. Mereka tak boleh meniaga. Hak duduk di Saudi ramai mana hak meniaga di Saudi. Hak keluar negara tu adalah orang yang ada duit sikit. Dia ada duit sikit, dia ada duit bekal negara dia, dia keluar daripada negara. Ya. Tapi hak betul-betul susah tinggal dalam negara tu, angka kebuluran makin meningkat. Ini ujian daripada Allah untuk orang Islam. Sebab itu apabila kita nak masuk syurga, kita kena beri makan pada orang. At'imut ta'am, Nabi sebut, beri makan kepada orang. Afsahus salam wa at'imut ta'am, beri makan pada orang, sebarkanlah salam, maka masuk syurga. Nabi kata masuk syurga daripada pintu yang kamu suka masuk syurga boleh, sebab beri makan kepada orang. Hebatnya beri makan pada orang, kerana kelaparan itu satu ujian daripada Allah. Kekurangan harta, wa naqsimil amwal, kurang harta. Allah Ta'ala buat mari lapar dulu, buat mari kurang harta. Punca lapar tu sebab kurang harta, nak beli tak boleh. Bila kekurangan harta, banyaknya kecurian. Bila kecurian ada, banyaknya berlaku pergaduhan, naqsimil amwal wal anfusi was samarat. Allah Ta'ala sebut sekali, kurangnya harta, kurangnya makanan, kurangnya banyaknya pembunuhan. Sebab nak dapat harta tu terpaksa berbunuh antara satu sama lain. Kawan ni tikam, kawan ni tikam, kawan tu. Dengan sebab rakyat lapar. Kerana tu kerajaan, dia kena mengenyangkan rakyat nombor satu. Beban dia kenyang perut dia sendiri. Dia kena potong gaji-gaji, allowance tak ada guna, keraian, kapal, ke potong, masuk dalam tabung Covid untuk bantu rakyat. Dia kena berkorban sebab dia pemimpin. Kalau tidak jadi pemimpin buat mata apa? Boleh sebiji. Kalau tidak tak ada guna jadi pemimpin, tak jawatan bagi kita pula jadi pemimpin sedang. Kalau rasa tak mau bela rakyat, sebab tu kita cukup hanging kalau orang rakyat ni pergi jumpa dengan YB kata, saya nak buat macam mana? La ilaha illallah. Dia tanya nak buat macam mana? Mu nak undi aku bandar, mau mari cari aku. Sengih. Baikkan belakang selah gula sekilo. Pandai nak undi itu. So kita pangkah dia. Undi saya tahun ni insya-Allah begitu. Bila kita minta tolong dia kata, saya nak boleh buat macam mana? Dah mau YB buat apa dia? Nak marah tu, minum air dulu sikit. Sebab tu orang tak suka ceramah saya, dia kata ustaz kata kat orang. Nak kata kambing. YB ni orang bukan kambing. Dalam masalah ni, dia nombor satu kena depan. Dia kena bergelut dengan masalah ni. Bukan dia ketibai rakyat dia, tidak. Dia nombor satu. Sebab itu hukuman yang Allah Ta'ala beri kepada sesiapa sahajalah hukuman yang adil. Kerana Allah itu bukan bersifat zalim, adil. Ni dia. Itu kita kata, kalau rakyat langgar SOP, didenda dengan 1,000, pemimpin didenda dengan 2,000 sebab dia pemimpin. Ni rakyat suruh ke SOP, pemimpin. Orang langgar SOP boleh sebab dia pemimpin. Itu tidak adil. Itu tidak adil. Allahu Akbar. Tak apa. Tuan-tuan rahmati oleh Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut ujian ni, walabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' minal amwal wal anfusi was samarat. Allah Ta'ala tambah belakang, wa basyiris sabirin. Allah Ta'ala sebut, berilah berita gembira kepada mereka yang sabar. Jadi pelik juga Tuhan sebut depan tu semua ujian.
Tapi sebut belakang dia, beri berita gembira kepada orang yang sabar. Nak sabar, nak gembira macam mana? Dia kata, lapar, tak ada makanan, kurang harta, banyak pembunuhan. Tapi wabashir as-sabirin, orang yang sabar sahaja, yang bergembira di atas ujian Allah Ta'ala, kerana dia dapat handle dia punya perasaan berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'minina, ajaibnya orang mukmin, kata Nabi, setiap perkara yang dia buat mendapat pahala. Idza, Nabi kata, apabila diuji dengan musibah, dia sabar dengan musibah, dapat pahala kerana kesabaran. Apabila dia diuji dengan nikmat, juga merupakan ujian, dia bersyukur dengan nikmat, dia juga dapat pahala. Tu ya Allah Ta'ala kata, wa basyiris sabirin, berita gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar macam mana? Allah Ta'ala hurai, alladzina idza asabathum musibah. Allah Ta'ala hurai siapa yang sabar itu, idza asabathum musibah, iaitu orang yang apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan, bagi uji dia dengan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, dia ada sifat inabah, orang panggil, daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Maknanya ujian yang dihadapi itu, dia sentiasa berpaut dengan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, tidak ada manusia yang hidupnya tanpa ujian yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Tak ada. Manusia hidup relax, tak ada ujian, tu bukan manusia, tu putus kayu. Semua ada masalah. Semua ada masalah. Yang peliknya, apabila manusia ni ada masalah, dia kecewa dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Kalau benda tu masalah, kalau benda tu kenikmatan, dia tersangak ambil nikmat Allah Ta'ala sampai jadi kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua keadaan. Kita tidak mahu berada dalam kedua-dua keadaan ini. Kita mesti duduk pada tengah-tengah. Itu orang mukmin. Kenapa kita sebut banyak orang melanggar hukum Allah? Kenapa sebut banyak? Saya sebut tadi, hidup mesti ada syariat. Nak pelihara dunia ni, Tuhan buat syariat. Syariat di antara hubungan kita dengan manusia ataupun hubungan kita dengan Allah, ada peraturan. Kemudian peraturan yang Allah Ta'ala sebut, tilka hududullah, ini merupakan peraturan, had yang Allah Ta'ala tetapkan. Begini, 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 begini. Semua itu had Allah Ta'ala. Lebih pada hak itu kena hukum. Sama ada hukuman itu berbentuk dunia ataupun hukuman itu di hari akhirat. Semua itu adalah hukuman untuk jaga manusia. Soal hubungan manusia dengan manusia, Allah Ta'ala buat mari hudud. Kenapa mencuri kena potong tangan? Sebab Islam menjaga harta. Kenapa berzina ni kena rejam bagi orang yang sudah berkahwin, dan rotan 100 rotan bagi orang yang belum berkahwin? Sebab apa? Kerana nak jaga maruah. Kerana merompok, orang merompok kenapa kena buang negeri ataupun kerak kaki tangan, kerak kanan, tangan kanan, kiri, kaki kiri dengan tangan kanan bersilang. Sebab apa? Sebab mana boleh orang hidup dalam keadaan merompok begitu? Sebab itu nak jaga harta orang. Sebab apa tak boleh menuduh orang lain berzina? Kerana itu maruah. Dirotan dengan samanina jaldah, 80 kali. Itu semua hukum dan peraturan Allah tak nak jaga kita. Dan peraturan Allah lah yang paling baik. Takkan kita nak kata peraturan mana lagi yang lebih baik? Afa hukmal jahiliyyah yabghu? Adakah hukum jahiliyah yang kamu pakai lebih pada undang-undang dan peraturan Allah? Semua Nabi ajar pada kita peraturan. Nak makan tangan kanan, kita nak tidur, sunnah Nabinya kita letak tangan sebelah kanan, gitu tak? Nak tidur, masuk masjid kaki kanan, masuk tandas kaki kiri. Nak pakai baju, masuk tangan kanan dulu. Apa benda orang panggil tu? Peraturan. Ada hak sunat, ada hak wajib. Peraturan ni ada hak sunat, ada hak wajib.
Wajibnya makan tangan kanan, itu wajib. Sebab tu kalau kita makan sudu dengan garfu ni tolong je. Dia tolong mudah nak ambil ikan apa, dia tolong. Jangan duk makan kedua-dua ni, makan dengan syaitan. Sebab syaitan guna tangan kanan, tangan kiri dan melebihkan kiri. Boleh nampak ni? Ni hak bantu je, bantu tolak nasi, bantu cubit ikan, begitu je. Kalau ada tangan, baik makan dengan tangan. Tak boleh, tak, jatuh standard. Jatuh standard makan dengan tangan. Nak? Orang tak kira standard je. Ramai orang, tak maaf lah, dia makan tangan kanan, dia minum tangan kiri. Dia duduk gini, air duduk sebelah ni. Dia makan, dia minum air tangan. Sebab apa? Tangan dia ni ada nasi apa semua. Macam hodoh lah kalau pergi pegang gelas tu. Awak nasi dia kotor ke? Tak kotor pun. Awak tak boleh pegang gelas ke? Pegang lah gitu. Apa masalah kalau nak minum air? Nah, ada juga orang minum gitu. Bolehlah terima. Dah, kalau dia minum gitu, bolehlah terima. Tak mau bagi kotak gelas ni, kotak apa dia? Nasi hak dia makan juga. Ramai saya perhati gitu, pakai kepiah atas kepala, minum tangan kiri. Ramai. Jangan malu-malu. Malu pada Allah. Semalu kat orang. Kalau tak malu pada orang pun malu pada Allah. Nabi melarang keras orang yang menggunakan tangan kiri untuk makan dan minum. Anak-anak kita ajar daripada awal lagi. Cucu-cucu kita, budak-budak biasalah, dia minum tangan kiri, dia ambil tangan kanan. Biarlah gelas tu nampak comok tak apalah. Nak kotor apa gelas tu, comok sikit dia minum gitu. Ataupun kita ajak dia, jangan minum air lagi, makan dulu. Ada juga orang ajar gitu, lagi baik. Sebab Nabi, lepas Nabi makan, Nabi minum air. Lama sekejap, Nabi suruh bahagikan perut ni, sepertiga air, sepertiga makanan. Itu saya katalah, saya sendiri pun tak ikut juga bahagi-bahagi tu. Nah, kalau mari kambing tak ada tiga-tiga lah. Kambing sepenuhnya. Nampak tu? Itu cara yang disebut oleh Nabi SAW. Tapi saya makan tangan kanan. Tangan kanan mesti guna untuk makan, untuk minum. Tangan kanan. Alhamdulillah, masjid ni dia letak sebelah kanan air. Ada setengah masjid tak reti, letak belah kiri. Dia letak belah kiri. Letaklah sebelah kanan, mudah ustaz nak ambil, takkan kita nak ambil gitu. Payah tak? Ustaz pula kena alih, tak belah kiri, tak belah kanan. Alhamdulillah masjid ni sunnah. Kita tahu letak sebelah kanan. Nak pakai baju kanan dulu. Itu benda yang Nabi tunjuk, itu peraturan. Peraturan. Dan Nabi SAW mengajar kepada para sahabat. Para sahabat ni dia faham dengan faham yang betul. Dan diikut Nabi dengan ikutan yang sungguh-sungguh. Bukan ikut main-main. Sehingga ada seorang tabi'in, bila Nabi telah wafat, sahabat ni, anak murid dia tabi'in. Dia berjalan bersama dengan sahabat tadi. Sampai di tengah-tengah jalan, Abdullah Mas'ud tak silap saya. Sampai tengah jalan, dia tengok kanan, dia tengok kiri. Dia tengok kanan, dia tengok kiri. Anak murid ni pelik lah. Tengok apa lah kanan kiri. Dia kata, semasa aku berjalan dengan Nabi SAW, sampai di sini, Nabi tengok sebelah kanan, Nabi tengok sebelah kiri. Sampai tahap tu nak ikut Nabi. Nak beritahu sampai tahap tu nak ikut Nabi. Padahal tak wajib ikut Nabi dalam keadaan begitu. Tengok kanan, tengok kiri itu benda biasa, bukan benda syarak. Tapi sahabat ni bersungguh nak ikut Nabi SAW. Boleh faham? Kalau kita pakai baju Melayu ke belakang pun tak ada masalah. Tapi oleh kerana Nabi pakai jubah, kita pun pakai jubah. Kita orang Melayu takut nak pakai jubah kadang-kadang. Takut orang tolak jadi imam. Sudah. Nah. Takut orang jadi imam, letih kita. Macam ada cerita kawan tu seorang nak pergi minta anak imam tu. Seorang tu nak pergi minta nama anak imam. Jadi 3 orang nak pergi tu. Cerita ni bukan hadis ni. Katanya Imam Daya ni nama siapa ni? Dia kata nama saya Anas. Oh, Anas tak apa baca kul a'udzu bin nas ya tak?
Dia dah ingatlah. Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas. Baca ingat. Clear dia bang kata. Tak apa. Seorang lagi. Nama saya Asri dia dah. Baca wal asri. Mak asri kan pendek. Ingat wal asri. Seorang lagi tu nama Yasin. Cok pening sikit. Dia kata sudah, dia tanya nama, dia kata suruh baca Yasin, dia tak ingat, dia kata. Dia ingat kul wallah satu. Yasin tak ingat. Tak apa, dia boleh hafal Yasin. Tok Imam pun tanya dia, ni nama apa ni? Dia kata Tok Imam tu tanya nama dia tu. Kalau nak bui-bui tak bui sudah dia. Tak boleh, Tok Imam kata kena tanya nama dulu, nak kenal nama siapa, duduk di mana. Dia kata nama hak dalam IC tu nama Yasin. Dia kata tapi di rumah tu orang panggil kul huwallah belaka, dia kata. Dalam IC nama Yasin, tapi di rumah tu orang panggil kul huwallah ke dia. Tu imam kata baca kul huwallah. Boleh anak imam ke dia. Nak beritahu. Bunyi kleto, dia bukan hadis dia. Orang kita ni ikut Nabi, dia ikut bukan ikut semua. Baik. Kita nak ikut Nabi daripada sudut syarak. Ikut Nabi. Itu peraturan. Sembahyangnya macam mana, zikirnya macam mana, pergaulan dengan sahabatnya macam mana. Nabi daripada kanak-kanak, budak-budak sampai orang yang paling tua, tidak ada seorang pun yang komplain berkenaan dengan akhlak Nabi berhubung dengan orang. Kotlah ada seorang budak-budak beritahu, oh saya hidup zaman Nabi dulu, Nabi selalu luku kepala saya. Ada? Tak dengar lagi hadis yang riwayat begitu. Nabi dengan seorang budak, siapa dia? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, anak Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi sendiri. Tapi dia ni sigharus sahabah, sahabat yang kanak-kanak bersama dengan Nabi. Umur lebih kurang dalam 6 tahun, 7 tahun gitu. Nabi gendong dia naik unta, dia duduk belakang, Nabi duduk depan. Dia bagi tahu pada Ibnu Abbas, dia bagi tahu perkara yang ringkas, tapi Ibnu Abbas meriwayatkan perkara tersebut menjadi hadis yang besar, dibahas oleh muhaddisin, oleh ulama hadis. Dia kata apa? Ihfazillah yahfazka. Dengan budak-budak dan kita cakap mudah kan. Kita tak cakap payah-payah, budak-budak ni cakap mudah kan. Poin Nabi bagi dia, jagalah Allah, Allah Ta'ala akan jaga kamu. Yang pertama. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kamu. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Mu nak minta pada Allah. Mu nak minta apa, minta pada Allah, nak minta tolong. Kamu nak minta pertolongan, minta pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Nabi sebut pada satu poin penting. Kita kadang-kadang orang tua ni, minta maaf dah, kita layan budak-budak macamlah kita keluar pada perut mak kita tu, kita tua tu. Macamlah kita tak pernah hidup zaman kanak-kanak. Sampai tahap gitu. Budak-budak main di masjid, biasa budak-budak main masjid. Lomba lari lah, apa semua. Ambil betul kayu tu, ambil budak. Budak-budak tu sampai ingat sampai sekarang. Nampak cik ni dulu ambil betul kayu, ambil batang kayu tu nak luku kepala aku. Nampak cik ni sampai sudah tak mari masjid. Budak tu daripada mari masjid, last sekali jadi penjual air ketum. Sebab dia duk halau budak tu. Di negara luar, di Eropah contoh, di Turki, Islam dia rainya kanak-kanak, sebab Nabi seorang yang rai kanak-kanak, terutamanya anak yatim. Dia buat satu ruang khas untuk budak-budak bermain dalam masjid. Mungkin bucu masjid tu dia letak satu bilik kedap udara apa lebih kurang besar ni pula, tempat budak-budak main. Dalam tu ada legonya, dengan ada budak-budak nak main. Sampai waktu semayang, dia panggil semayang. Sudah semayang, dia masuk dalam bermain. Sampai tahap begitu rai je pada kanak-kanak. Kita ni tuan-tuan Allah,
Budak-budak main masjid kita halau balik, bawa bising. Macam dia tu bisu masa kecil. Dia pun ada mulut juga masa kecil. Ini kita kena tengok Nabi dengan budak-budak. Nabi lalu satu rumah tu, budak tu duk main burung, anak burung hak kecil tu. Dia pegang anak burung gitu. Budak tu dia letak dalam sarang, ada 2-3 ekor. Nabi tengok, dia habis senyum. Esok tu Nabi cepat-cepat keluar daripada rumah. Kata isteri Nabi, dia kata macam ada benda penting Rasulullah ni, keluar cepat-cepat. Pergi ke mana? Pergi rumah budak tu. Tanya budak tu soalan macam Nabi tu seorang budak. Apa yang Rasul tanya? Macam mana burung kita kemarin? Hidup lagi ke? Rasul tanya dia, macam mana burung kita kemarin? Seolah-olah macam kemarin tu Rasulullah duduk bermain dengan dia. Tu Nabi dengan kanak-kanak. Tu Nabi dengan kanak-kanak. Kita kena layan sekanak-kanak ni macam cucu kita. Apatah lagi kalau dia letak anak yatim, pakcik. Lagilah kita kena ambil mari masjid anak yatim. Nah, kalau boleh bela-bela dengan mak-mak yatim tu sekali. Kalau boleh lah. Pernah ataupun tidak masjid kita ni buat kuas narai anak yatim? Dalam mukim ni, Kubang Peru ni, ada ke tak masjid kita lujnah anak yatim? Satu tabung depan tu hari Jumaat untuk tabung khas anak yatim. Setahun sekali kita raih anak yatim ada. Kadang-kadang orang tak ambil tahu anak yatim duduk dalam kampung dia. Dari segi pelajaran anak yatimnya, apa je orang tak ambil tahu. Menyebabkan dia hidup dalam keadaan dia tak ada ayah dah. Kita kata tak apa, keluarga dia ada. Tak boleh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuk ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Nak tengok ataupun tidak Tuhan kata orang yang mendustakan agama ini, fadzalika alladhi yad'ul yatim. Orang yang tidak ambil perhatian, tak ambil tahu berkenaan dengan anak yatim. Tak ambil tahu. Dan kita ambil tahu apa makcik? Makcik ambil tahu apa? Gelang lah. Setahun sorak, tak tahu nak taruh mana, tak tahu nak simpan mana, kena curi dah. 2 orang pecah rumah. Kok lah jual 2-3, taruh 2 je pakai di tangan, hak lain bagi ke anak yatim, tak nampak. Ada hak jenis gelang, ada hak jenis pergi umrah tiap-tiap tahun, tak tahu umrah, tiap-tiap tahun umrah. Lah kampung ni penuh anak yatim tak boleh makan. Dekat Tuhan terima umrah dia, apa kes dia? Ketua Yusuf Qaradawi kata adalah satu maksiat, bukan satu ibadah, dah satu maksiat pula jadi. Sebab orang dalam kampung dia tu ada anak yatim, ada orang susah, pokoklah duit 5-6 ribu dia tu dia boleh tolong kawan tu supaya senang. Dia kata itu kerja pemerintah. Maka pemerintah nak jaga semua sekali. Tu orang kita punya pemikiran begitu. Sebab tu saya pernah sebut dulu, kalau jalan tu berlubang depan rumah dia, orang pertama dia marah, dia kekek. Kan jadi JK buat tentang apa? Jalan tengok depan rumah aku. Betul. Kita boleh marah dia, tugas wakil rakyat, tapi semi banyak bau rumah kita. Pasir pun tak ada lagi, lebih buat tangga rumah, lebih buat pagar rumah kita. Ambil gaul-gaul sikit, letak lubang tu. Allah pahala banyak. Sebab Nabi kata termasuk sedekah orang yang membuang halangan di tengah jalan supaya orang boleh lalu. Pahala banyak cik. Termati pahala duk ada lagi. Walaupun seming tu pecah pun kita dapat pahala. Sebab apa? Sebab niat kita berpanjangan. Dia tak nampak tu. Duit dia tu dia pegang kemas-kemas semua sampai tak mengalir. Sampai tak mengalir langsung. Oh tu dia. Kalau dia ada kebun harum manis tu, biar buruk di pokok buah tu. Daripada petik nak bagi ke orang, dia tak bagi. Tahu dia tak bagi. Biar buruk di pokok tu lah, dia makan, dia ulak pun tak apalah, dia sedekah ke ulak. Jadi ulak tu lebih penting lagi mata ke darah daripada orang. Geram sungguh aku. Apa tu? Apa yang dia dapat? Kebun dia bereka-reka, bergelung-gelung kebun dia. Apa dia dapat? Tinggal semua sekali. Apa benda lagi yang dia dapat? Tidak ada apa yang dia bawa. Tak ada apa dia bawa. Dia bawa apa? Tu tengok orang mati hari-hari tu lah.
Koklah kata bawa harum manis 2-3 biji, nak rasuah malaikat jangan tanya banyak sangat. Tak juga malaikat tak makan rasuah. Kalau orang atas muka dunia ni bolehlah makan rasuah pun. Malaikat tak makan rasuah. Manusia tak fikir bermalam dalam kubur di alam barzakh macam mana. Nak banding dengan manusia duk fikir hari-hari esok nak makan apa, esok nak makan apa, esok nak buat apa. Allahu Akbar. Itu punca hidup, tidak ada peraturan Allah Ta'ala. Baik. Tadi dia kata banyak orang melanggar hukum Allah. Memang banyak. Sebab fokus banyak ni Allah Ta'ala letak kepada benda yang tak bagus semua. Contoh Allah Ta'ala letak dalam Al-Quran. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Banyak yang pertama, banyak manusia tidak beriman. Banyak. Nak banding jumlah orang beriman, hak orang kafir dengan hak beriman, banyak orang kufur pada Allah. Hak dalam beriman sendiri tak pecah lagi, hak mana munafik, hak mana beriman betul. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Banyak manusia tak tahu, jahil. Kalau dia tahu dia jahil, dia akan cari ilmu sebab dia tahu dia jahil. Masalahnya dia tak tahu dia jahil, dia tu hidup dalam keadaan seolah-olah dia tahu, sedangkan dia tu jahil. Oh ni payah. Orang yang jahil hidup dalam keadaan tahu dia tu jahil, dia akan cari ilmu. Tapi duk rasa dia pandai, duk rasa relax. Dulu orang tutup masjid, dia berceramah tu lebih pada dia tu ahli masjid. Padahal dia tak mari masjid. Apa masjid tutup takut corona lebih pada Allah Ta'ala. Tu cakap. Dah, ya hari macam dia tu penceramah hebat, macam ada ilmu tinggi sangat ah. Orang apa bukalah masjid. Ada muka dia? Tak ada. Duduk main kedai mak janda tu. Duduk main kedai tu pergi mari. Allahu Akbar. Sebab dia tak tahu bahawa dia tu jahil. Penyakit jahil ni penyakit yang paling bahaya yang merebutlah tubuh manusia. Kalau manusia mati dalam keadaan kejahilan, itulah kematian yang teruk bagi manusia. Allah Ta'ala tak redha. Sebab semua kita kena cari ilmu, bukan duduk dalam keadaan jahil. Pertama. Baik, saya ambil masa 3 minit. Lepas tu kita azan, kita qomat dulu. Kalau saya berhenti bagi laluan pada azan ni, dia punya view ni turun. Kesian orang duk tengok tu. Tunggu dia boring kan, dia pun bercabut balik. Jadi kita istiqamah sekejap. 3 minit lagi saya bagi masa, lepas tu azan. Saya ceramah tak lama, biasa sekejap saja, ya tak lama. Baik. Kemudian walakinna aktsaran nasi la yafqahun. Banyak manusia tidak memahami. Allah Ta'ala ni apabila kita tak faham, disyariatkan kita ni tanya. Boleh tanya kalau tak faham. Sama ada tanya dalam majlis ke tanya luar majlis. Tetapi soalan tersebut mestilah dia tak faham. Bukan soalan tu nak lipat orang ke, nak kecoh orang ke, tidak. Soalan tu betul-betul dia tak faham, ataupun dia nak bagi faham pada orang lain. Kerana Allah Ta'ala sebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kesimpulan yang boleh kita dapat pada hari ini. Yang pertama, orang yang mengenal Allah Ta'ala sahaja yang hidup dalam syariat Allah. Orang yang tidak kenal Allah, dia tidak akan ikut peraturan Allah Ta'ala. Oleh itu, kita kena ada belajar ilmu akidah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama. Kesimpulan yang kedua, hukum yang Allah Ta'ala buat kepada kita semua adalah untuk menjaga semua masalah hidup kita ini. Masalah dunia dan masalah akhirat. Kerana hidup kita tidak sudah dengan dunia, hidup kita akan berjalan menuju ke akhirat. Dan yang ketiga, hidup kita mesti dalam keadaan belajar apa dia disebut sebagai hukum dan peraturan itu, berlandas kepada 2 perkara asas, iaitu Quran dan sunnah Nabi SAW. Boleh 3 perkara ni insya-Allah lah malam ni kita sama-sama hadam, dan kita sama-sama balik pada Allah Ta'ala, dan kita sama-sama berdoa dalam doa tahajud kita supaya Allah Ta'ala
beri kita kekuatan dan beri kita keselamatan untuk menghadapi virus yang bahaya ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi